Siapa yang dulu? Dijemput. Yang Berhormat Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Kembali. Saya kena baca juga tajuk, takut silap sebut. Saya rasa bangga dapat berbahas atas usul menjunjung kasih atas titah Sri Baginda Tuan Agong semasa perasmian Penggal Kedua Parlimen ke-15 pada 13 Februari yang lalu. Yang itu saya baca, yang lain saya cuba berbahas. Dan malam tadi atau petang semalam kita dengar Tan Sri Speaker ataupun Yang Di-Pertua mengingatkan kita, dia put us firmly on the ground, bahawa kita di sini bukan kerana kita ni wisdom kita tinggi, bijak, tak ada. Bukan kerana kita ni highly qualified, degree berbaris-baris, tidak. Saya tambah pula, kita pun bukan yang paling kuat badan seperti ahli sokan, ataupun yang paling handsome, paling lawa Tan Sri, bukan. Yang paling lawa, paling handsome ada di kalangan pelakon-pelakon, influencer dan sebagainya. Untuk makluman Tan Sri, untuk peringatkan, hari ini, kalau tak silap saya, ialah hari... Yang Muhammad dulu ada P. Ramlee kata, apa dia kata? Handsome atau lawa tidak, tapi manisnya ada. Itu dia. Itu saya lah. Hari ini Hari Seniman Negara, Tan Sri. Jadi kita ucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh seniman negara yang telah menghidupkan suasana kegembiraan di kalangan rakyat dengan peranan mereka, di pentas seni di sana. Jadi kita di sini ulang balik, bukan kerana kita faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, tapi kerana kata Tan Sri lah, PM suka kepada kita, Perdana Menteri suka, Yang di-Pertuan Agong pula setuju. Maka di sinilah kita. Jadi kita kena tahulah nilai kita. We are not the best in the world, dengan izin. Tetapi kita diberikan tanggungjawab untuk mengimbangkan apa yang diluluskan di bawah sana, kata Tan Sri. Enggak di bawah sana tu artinya the lower house lah kot. Jadi kita ini, advantage kita di upper house. Kita mungkin dalam peruntukan standing order kita ada ruang-ruang untuk kita sendiri mengemukakan apa-apa usul ataupun rang undang-undang, tapi saya tak mahir tentang itu. Cuma kita akan berhadapan dengan berbagai rang undang-undang yang dikemukakan. Jadi apa peranan kita? Untuk review balik, lihat balik benefitnya, keuntungan, kebaikannya. Kalau kurang kita boleh bahas di sini dengan harapan orang di bawah sana mendengar apa yang kita kemukakan supaya dapat diperbaiki lagi. Malah ada kekuasaan di Dewan ini untuk menolak, Tan Sri, kalau rang undang-undang yang diluluskan di bawah sana kita dapati secara majoriti kita sini tidak sesuai. Maka boleh ditangguhkan, tunggu pula setahun lagi kalau dia nak bawa, mungkin dengan segala penambahbaikan. Begitu juga termasuk rang undang-undang perbekalan. Jadi tugas kita bukan sekadar melengkapkan sistem legislature ini, tetapi kita ada role yang lebih penting, yang juga penting, sebagai komponen kepada legislature, iaitu Yang Tuan Agong, the upper house, the lower house, dengan izin. Jadi kalau kita tahu kita bernilai begitu, janganlah risau orang kata kita ni rubber stamp. Don't worry about that, Kita ada peranan yang juga penting. Tan Sri betul, antara yang ditekankan oleh Yang Tuan Agong ialah tentang pemuafakatan dalam kerajaan, dan saya extendkan pemuafakatan dalam masyarakat. Kadang-kadang kerajaan tu dah muafakat dah. Berapa parti yang bergabung, berapa kumpulan parti yang bergabung, dapat tubuh kerajaan 148 undi paling tinggi. Cukup-cukup, ngam-ngam aja 2/3 majoriti. Itu suatu kerajaan yang cukup mantap, kuat. Tetapi hingar-bingar di bawah sana tak berkurang juga, Tan Sri. Pertengkaran, pergaduhan fizikal tu tidak, tetapi kata mengata tu masih lagi tak dapat dikawal. Jadi ini menggambarkan bahawa ada lagi kerja yang patut dibuat oleh kita semua.
Begitu juga oleh kerajaan. Kita ini, negara kita ini ditubuh merdeka, Tan Sri, adalah atas dasar permuafakatan. Ya. Kita bukan negara agama, bukan negara ideologi tertentu. Tetapi duduk kaum-kaum yang berbeza, ya, pergi berbincang dengan kerajaan British, ya, orang Melayunya, India, China, sama-sama bincang. Akhirnya inilah yang kita dapat, negara kita ini, atas persetujuan bersama. Trade off dia, ya, give and take-nya cukup tinggi. Artinya kita kena hargai apa yang telah dibuat oleh orang-orang yang lebih awal daripada kita, usaha-usaha mereka itu. Itu penubuhan tanah Melaya, ya. Tuan Tanah Melayu. Kemudian Malaysia lagi sekali kita duduk, ya, bermuafakat dengan wilayah-wilayah Borneo contohnya. Bukan senang nak create suasana ketika itu kalau bukan kerana iltizam pemimpin, ya. Jadi harus kita hormati. Sebab itu saya bangga dengan kerajaan yang ada hari ini menghormati MA63 itu. Dalam konteks bukan lagi menamakan Sabah itu negeri Sabah, Sarawak ni Sarawak, tetapi wilayah kecil bunyinya atau pemaknanya, tetapi besar implikasinya kepada jati diri orang-orang di Sabah dan di Sarawak. Itu juga dengan Singapura satu ketika, ya. Bukan senang nak bawa Lee Kuan Yew tu duduk bersama dengan kita, tapi we manage it. Tapi namun sejarah telah melakarkan bahawa persefahaman kita tidak bertahan lama. Jadi pemuafakatan ini harus kita teruskan, ya. Memanglah kalau kita nak cari perbezaan di antara Melayu dengan Cina dengan India, banyak, Tan Sri, banyak. Ada saja benda, agama, bahasa, taraf ekonomi, ya, lifestyle kita memang berbeza. Kalau nak mencari perbezaan, kalau nak cari gaduh, banyak. Tapi kalau kita nak mencari persefahaman, ya, cukup banyak. Saya berlatar belakangkan sekolah Inggeris, Anglo-Chinese School. Nama lagi Anglo-Chinese School. Anglo-English, Chinese, Cina lah, ya. School tu sekolah, ya. Dan kita telah berkawan dengan mereka, ya. Kita dah faham daripada dulu lagi kita punya alahan-alahan. Apa alahannya, ya? Benda yang kita tak boleh terima, dia tak boleh terima. Ada kita punya cara untuk menyelesaikan supaya kita dapat terus bersama, ya. Tak ada berbalah. Sampai hari ini persahabatan kita dengan rakan Cina dan India semasa di sekolah dulu kekal. Ya, kita ada reunion, kita ada travel sekali, naik cruise sekali, ya, kerana persahabatan yang kita bina. Tapi hari ini pantang sikit saja isu sudah cabar-mencabar, ya. Bukan limited to any race, Tan Sri dengan izin, tapi masing-masing ada, ya, kita punya allergies kita. Jadi yang ini kita kena tangani. Sebab itu saya mintalah kerajaan melalui Kementerian Perpaduan, kita ada Kementerian Perpaduan, ya, luaskan lagi bidang, cari jalan supaya usaha-usaha pemecah belahan masyarakat ini dapat kita hentikan. Kalau terpaksa, ya, ini memang kita tak popular lah. Kalau terpaksa kena buat undang-undang, ini tak seronoknya. Sikit-sikit nak buat undang-undang. Tetapi kalau dah terpaksa sampai cabar-mencabar boleh menimbulkan perbalahan kaum, sudah pasti undang-undang diperlukan. Ada usaha-usaha dulu Tan Sri untuk mewujudkan undang-undang mengelakkan perbalahan antara agama kaumnya supaya ada harmoni. Saya harapkan kementerian ini memikirkan sama ada ini perlu disegerakan supaya, ya, kita rasa selamat berada dalam negara kita, ya. Kita boleh negotiate apa juga yang kita perlukan di meja perundingan. Tak ada sesuatu perkara yang tak boleh dirunding, Tan Sri. Ya, kalau besar-besar bilion-bilion memboleh, apalah sangat, ya, kalau kita boleh duduk berbincang 3 kaum, 4 kaum, 5 kaum yang ada di Malaysia ini. Boleh mencerah sikit, ya, silakan. Tan Sri. Sahabat saya yang berhormat Dr. Hatta Ramli, saya sini cuma mungkin ambil sikit minta pandangan doktor lah. Memang kita ada perlembagaan, memang kita ada dah banyak panduan. Tetapi ada satu poin yang selalu menjadi pertemuan, iaitu dalam konteks membicarakan tentang kontrak sosial. Di situ nampak macam menjadi punca dalam banyak perbahasan yang berbeza dan melahirkan beberapa perkara yang kita rasa macam tidak begitu mendukung kepada program perpaduan yang doktor sebut. Minta pandangan doktor sikit.
Terima kasih Yang Berhormat Cikgu Hussein, rakan saya daripada zaman dulu ya, atas pandangan ini. Semalam Yang Berhormat Rakan Dr. selamanya, Doktor. Ya, selamanya insya-Allah. Ya. Dr. Awang Sarian sudah sebut bahawa ada certain perkara yang macam sudah settle ya, antaranya kontrak sosial. Tan Sri would agree ya. Kita dah settle benda itu. Artinya kepimpinan mana-mana kaum-kaum yang ada di Malaysia ni harus mengambil perkara tersebut ya. Banyak benda lain kita boleh berbalah ke. Jadi yang tentang kontrak sosial ni dari segi penerimaan kita terhadap raja-raja Melayu, Islam sebagai agama persekutuan ya, pendidikan, bahasa dan sebagainya, perkara tersebut sudah dimuktamadkan. Ya, kalau nak buka balik boleh, tapi kesannya adalah sangat-sangat negatif kepada negara kita. Jadi perkara itu boleh menjadi sempadan ya, untuk mengelakkan kita terjerumus kepada perbalahan. Jadi kita cuba cari apa lagi kesesuaian kita boleh hidup bersama ini ya. Misalnya dalam konteks pembangunan penempatan-penempatan baru, kawasan-kawasan perumahan, elakkan daripada kawasan tersebut menjadi kawasan dominasi sesuatu kaum. Ya. Ya. Kalau boleh diikhtiarkan, Allah, orang Melayu mana mampu nak buat contohnya, maka kerajaan fikirlah how do we make it possible. Dengan izin boleh, mampu orang-orang Melayu yang tak berupaya berada di satu kawasan yang dianggap terlalu elit untuk orang biasa kita. Tadi surat daripada doktor, T20 pun merayu, Tan Sri. Apalagi B40. Ya. Jadi ini suasananya ya, yang kita perlu tangani. Jadi Kementerian Perpaduan lebih hebat lagi lah daripada hanya apa nama yang kita buat di kawasan-kawasan penempatan itu, rukun tetangga ya. Lebihkan daripada itu supaya isu-isu perpaduan, isu-isu kesatuan ini dapat kita lakukan. Mohon panjang, minta maaf panjang sikit dalam isu ini. Minta mencelah. Ya, silakan. Saya Abun ya. Datuk, adakah Senator ya, adakah kita berpolitik melaga-lagakan kaum ini perlu dilupakan kerana di dalam Malaysia ini kita berbagai kaum. Sampai bilakah kita akan menggunakan kaum seolah-olah kita ni juara kaum masing-masing? Kita tidak akan dapat lari daripada Tuhan sudah menciptakan kita berbagai kaum. So, apakah pandangan Datuk ataupun Senator tentang kita harus lari daripada menjuarai kaum ini, biar kita menganggap bahawa rakyat Malaysia ini adalah, kita adalah satu keluarga yang besar, dan bagi pihak yang menggunakan seolah-olah mereka lah juara kaum, mereka lah juara agama tertentu, harus dilupakan dan kita pandang ke depan untuk membela semua rakyat di Malaysia. Minta pandangan. Abun ya. Itulah sebenarnya gist daripada apa yang nak saya sampaikan dalam tajuk ini. Kita sudah ditakdirkan ya, dijadikan kita ni manusia ini lelaki dan wanita. Berkaum-kaum, berpuak-puak pula Tan Sri. Dan apa kata Quran? Untuk kamu lita'arafu, berkenal-kenalan, ya, tahu each other. Soalannya, adakah benar kita tahu tentang kaum-kaum lain? Saya tahu YB Senator Bala, dia kenal orang Melayu. Saya lama dengan dia. Kita pun kenal kaum India. Ya, tetapi adakah semua ini dapat diperturunkan kepada peringkat bawahan? Yang ni, dalam bab konteks pendidikan ni, Tan Sri, adalah kementerian yang sepatutnya mengambil kira perkara tersebut. Ya. Jadi, saya rasa apa yang disebutkan oleh Senator Abun tadi memang sangat appropriate, dan kita kena elakkanlah masalah perkauman, bercakap tentang kaum. Ya. Kita ni, inilah negara kita, Tan Sri. Orang Cina, bukan boleh balik China dah. China pun tak hendak kat kita ni. Orang India yang Indian blood ni dah 4-5 keturunan, Tan Sri. Tak ada, India pun tak hendak kat kita. Dia pun dah ada 1.4 bilion penduduk. Tambah lagi pun tak mampu dia. Jadi, orang Melayu, inilah pun tak ada tempat lain. Jadi kita terimalah hakikat bahawa this is our place, kita lahir di sini, insya-Allah mati pun di sini, maka hidup biarlah secara aman ya. Tan Sri, tuanku ada juga menyebut dululah sebelum ucapan yang terbaru ini tentang isu COVID-19 ya.
lari pada tajuk awal tu, itulah mukadimah panjang tu ya. Kesihatan ni antara satu perkara yang sangat bernilai Tan Sri untuk kita rakyat appreciate kehidupan ya. Allah kalau tak sihat ni tak boleh datang sidang dewan lah ya, masuk wad dan sebagainya. Bukan kita, kalau suami kita, anak-anak kita, isteri kita sakit pun semua tak selesa. Jadi kita rasa kita kena minta Kementerian Kesihatan ambil berat isu-isu kesihatan di Malaysia. Saya baca sikit dalam bajet yang telah dibentangkan, Kementerian Kesihatan dapat peningkatan ya dari segi peruntukan sedikit ya, daripada 32B kepada 36B. Banyaklah juga tu ya, tapi peratusannya tak banyak. Kalau kita nakkan suatu negara yang mempunyai tahap kesihatan yang tinggi, WHO mengandaikan sesuatu negara itu harus membelanjakan 5% daripada keluaran dalam negara kasarnya ataupun GDP untuk kesihatan. Kita punya GDP lebih kurang 1.8 trilion, Tan Sri. Banyak tu. Kalau nak 5%, kita kena belanja 5 ke 8, 40. 90 bilion. 90 bilion. Sekarang kita ada 36 bilion. Artinya 1/3 saja. Ya, saya tak jangka dalam masa terdekat kita akan mencapai tahap tersebut. Tapi kita kena berusaha ke arah itu supaya isu yang dibangkitkan tadi T20, doktor kontrak, kita ada doktor kontrak, kita ada doktor yang lahir daripada universiti Tan Sri 2 tahun tak dapat bekerja sebagai houseman. Kami dulu hari ini lulus bukan apa namanya ambil ijazah lagi, diumumkan lulus 2 minggu je dapat break, terus bekerja. Ya, artinya ilmu yang ada kita belajar 5-6 tahun tu masih fresh, semangat. Ini 2 tahun duduk di rumah. Ya, apa nak buat? Nak menoreh pun getah tak ada ya. Jadi dalam keadaan begitu, bagaimana kita nak mengharapkan kualiti doktor-doktor kita? Sudahlah semangatnya patah ya, hilang kerana menunggu lama. Jadi saya harapkan dengan peruntukan yang lebih ini, tumpukanlah kepada pengurusan kementerian itu supaya doktor-doktor ini berasa semangat. Tadi kita ada dalam soalan pagi tadi Tan Sri, doktor yang meletakkan jawatan sampai 1,000 berapa tadi? 1,300, 1,600 tahun 2022 saja. Lebih banyak daripada 2 tahun COVID combine. Kenapa mereka berhenti? Zaman kami muda-muda dulu, tanya doktor, ya, mana ada orang letak jawatan? Semua bekerja. Ini adalah sesuatu perkara yang mesti dilihat. Banyaklah alasan disebutkan oleh Timbalan Menteri tadi. Bully lah, ya, kerja yang terlalu berat, ya, macam-macam lah alasannya. Tetapi kalau kita dapat sediakan suatu environment, bi'ah, suasana bekerja yang lebih baik, tak menekan, ya, mengambil kira masalah doktor-doktor ini dari segi waktu bekerja, penempatan, pemisahan dengan keluarga, dia ambil kira, saya rasa suasana bekerja itu akan baik, kualiti yang disampaikan oleh doktor-doktor ini akan juga bertambah baik. Dan negara kita akan menjadi lebih sihat. Kesihatan baguslah kita. Di Malaysia ni, Tan Sri, kadar kematian bayi, infant mortality contohnya, rendah ya. Banding dengan seluruh dunia, kita ni 5 kali ganda lebih rendah, ya. Begitu juga kematian ibu bersalin, ya. Maternal mortality rate rendah. Terfikir dek saya, mungkin doktor-doktor kita begitu ramai tak bekerja, ada kaitan dengan kualiti tak? Ini pun mungkin kita persoalkan juga. Sila. Sebab terima kasih, Tan Sri. Topik ni kita minat. Takkan sekarang doktor dekat 2,000 tak kerja. Ini parah bagi negara. Justru mesti ada sebabnya. Selain daripada tak bekerja. Mungkin soal kualiti. Itulah saya cetuskan minda kita sedikit. Sila. Terima kasih atas pencerahan yang baik itu, Tan Sri. Cautionnya bukanlah dia berhenti pergi tukar profession jadi pemandu Grab ke, ya. Tidak, masih juga doktor mungkin bekerja dengan orang, buka klinik sendiri. Tetapi kenapa ditinggalkan kerja kerajaan? Ya? Sedangkan dulu kita appreciate sangat kerja kerajaan ni. Bukan kerana pension ke whatever. Tapi memang kita selesa situ. Tempat belajar yang terbaik dalam sistem kerajaan. Jadi kita kena lihat itu. Kualiti ini banyak bergantung kepada dari mana mereka keluar, Tan Sri.
universiti mana mereka keluar. Dan kita pun tak macam dulu. Kita dulu ada premier college kita, UKM, USM. Sekarang dah banyak. Dalam negara kita ni 20 lebih kot. Universiti dan college-college swasta yang mengeluarkan doktor. Kita ada satu jawatankuasa pemantau. Ini saya yakin kualiti bagus. Dari luar negara, kita ada pergi ke India, ke Pakistan, Indonesia, ke Ukraine pun ada. Bayangkan ya. Sekarang tak ada kot tengah berperang sana. Jadi memang kualiti ni Tan Sri saya sebagai doktor juga melihat ianya satu yang penting harus dilihat semula. Kalau dulu daripada universiti yang tidak diiktiraf, Tan Sri kena masuk exam bila balik Malaysia. Ya, Section 13 doktor ni daripada 100 orang yang datang exam tu 5-6 orang aja lulus. Paling tinggi pun 10 orang. Nampak? Standard yang kita jaga. Tapi hari ini terlalu banyak universiti yang menghasilkan. Itu yang agaknya punca kita tak dapat nak absorb semua di dalam perkhidmatan kita. Jadi Tan Sri, kita harap kesihatan kita dapat dijaga oleh Kementerian Kesihatan dengan baik, dengan semua kelengkapan yang ada, supaya masalah seperti waiting time. Waiting time ni Tan Sri bukan kerana menunggu 5 jam doktor di klinik. Baru-baru ni heboh ya. Di salah satu hospital kita menunggu sampai 5-6 jam nak jumpa doktor. Ya, itu waiting time di klinik. Waiting time untuk mendapatkan perkhidmatan, for example, surgery, ya. Tan Sri mohon pembedahan, ya, silakan. Ya, silakan. Saya berminat dengan perbahasan yang berhormat Datuk Hatta. Waiting time dia cakap pun mengambil masa, tapi waiting parking pun mengambil masa juga Tan Sri. Ada parking juga. Parking pun mengambil masa yang lama, sebab saya tengok di hospital-hospital kerajaan ini, kalau kita pergi hospital memang nak cari parking sampai berpusing-pusing sampai setengah jam Tan Sri. Yeah. Jadi apa pandangan yang berhormat untuk mengatasi masalah parking di hospital-hospital kerajaan ini? Terima kasih Tan Sri. Yeah. Ini soal parkir. Terima kasih. Silakan. Ya. YB Senator Manolan. Memang ya keseluruhannya lah ya. Saya kalau buat parking ni memang pengalaman sendiri, menghantar isteri saya untuk follow up di nefro klinik itu. Kena hantar drop round kejap tunggu. Ya, dihalau jalan lagi ya, tak kira. Jadi memang perkara tersebut, tapi saya nampak adalah usaha-usaha yang dibuat, contohnya HKL ya, yang kita nampak hospital terbesar agaknya di Asia Tenggara ya, HKL itu ada tempat-tempat parking yang baru. Tetapi untuk makluman siapa yang pergi HKL, cuba jangan bawa kereta, boleh tak? Jalan kaki. MRT ada kat underground bawah HKL tu, baru stesen baru dibuka Tan Sri. So naik MRT mana-mana stesen yang pergi situ, mudahlah ya, parking dah dekat stesen MRT asal kita naik. Jadi ini salah satu. Tapi apa yang disebutkan oleh YB tadi, memang betul. Semua aspek. Menunggu masa pembedahan, ya, kalau nak buat IVF ke, memang itu lagilah lambat ya. Jadi kalau kita dapat meningkatkan persembahan kita, layanan kita, facilities kita, doktor kita jumlah yang menasabah, maka waiting time tetap akan ada, tapi tidaklah ya terlalu panjang sehingga menimbulkan keresahan. Jadi bila resah ni Tan Sri, mulalah ya sakit sana sakit sini, tak puas hati, puncanya kerana kita tidak sihat. Jadi keselesaan itu amat penting dan kita harap bukan hanya di pihak kesihatan, kita disebut oleh Yang di-Pertuan Agong mengenai pendapatan keluarga, ya, harus dipertingkatkan, kos sara hidup dikurangkan. Ya. Usaha-usaha ini mesti dilihat dan dirasai, bukan retorik semata-mata. Ya. Saya berbangga dengan rakan saya Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup ini, yang berupaya memperkenalkan beberapa skim rahmah yang nampaknya macam tidaklah terlalu exciting ya, terlalu ciptaan baru yang tidak, tapi ianya memberi kesan. Orang yang meniaga katanya volume meningkat. Dengan harga yang menasabah, harga rahmah itu volume meningkat, maka pendapatan mereka meningkat. Pelajar-pelajar universiti sangat-sangat appreciate ya karya macam ni. Jadi macam inilah yang kita nak, dan kalau boleh semua kementerian fikir ke arah cuba untuk memudahkan ya rakyat menerima keselesaan yang lebih baik. Termasuk tadi disebut tentang IPR oleh Kementerian Ekonomi.
saya rasa inisiatif Pendapatan Rakyat ini harus digalakkan, digiatkan oleh multi-ministerial level, ya. Semua ambil bahagian dan kita harap rakyat akan dapat keselesaan. Dan kalau ada subsidi, teruskan, tetapi biar targeted, really targeted subsidi, ya. Tan Sri, ya. Kadang-kadang T20 pun dapat subsidi minyak murah, ya. T20 pun beli minyak masak dalam plastik yang sepatutnya pergi kepada kumpulan B40. Jadi kalau tidak disasarkan begitu, maka usaha memberikan subsidi ini akan tersasar. Kita nak bersasar, jadi tersasar. Ya. Jadi biarlah kementerian segera membuatkan senarai-senarai. Kita dengan nak buat satu senarai penerima subsidi. Ya. Sumber daripada e-kasih ke ataupun IPR tadi boleh dilonggokkan orang ni. Jadi cara mereka dapat subsidi di pam minyak ada cara dia. Di pasar-pasar raya ada cara dia. Kalau ini boleh dibuat segera, Tan Sri, saya rasa golongan-golongan yang berpendapatan rendah akan merasa cukup bahagia di negara kita ini. Dan oleh kerana masa dah berlalu, Tan Sri, saya mohon maaf kerana sedikit terlajak. Jadi kesimpulannya, kita harap negara kita melalui kerajaan yang sedia ada ni dapat memberikan layanan dan cari jalan untuk keselesaan supaya kita menjadi lebih aman, isu-isu yang merosakkan kita dapat kita hapuskan, pemuafakatan diteruskan dengan semua pihak. Kalau kita di sini dalam Dewan ni cukup bermuafakat. Saya dengan rakan-rakan PAS cukup lama, Cikgu Hussein, ya, Senator, ya. Jadi apa salahnya kalau kita extendkan pemuafakatan ini di luar daripada Dewan ini selepas pada ini, ya. Sekian, dan saya dengan segala rendah diri menyokong usul menjunjung kasih ucapan Sri Paduka Baginda pada peresmian Parlimen yang lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang berhormat Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Ramli yang telah memenuhi syarat 346 dan memberi beberapa imbuhan idea yang konstruktif. Senarai baru telah